Dari Auditorium Majlis Bandar Shah Alam, kami bawakan bicara wara terbaik Forum Perdana Ehwal Islam. Kepada anda pada malam ini, Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, kita masih lagi diberikan ruang dan juga peluang untuk menumpang seketika di bumi milik Allah SWT ini. Juga syukur kita zahirkan kerana kita masih lagi dianugerahkan nikmat kesihatan tubuh badan yang cukup baik untuk mengikuti bicara pada malam ini. Baiklah, Forum Perdana Ehwal Islam pada malam ini dianjurkan oleh Bank Muamalat Malaysia Berhad, Perbadanan Wakaf Selangor, Majlis Bandar Shah Alam, Majlis Agama Islam Selangor dengan kerjasama JAKIM dan juga RTM. Kepada saudara penonton di rumah, boleh bersama-sama dengan Forum Perdana Ehwal Islam pada malam ini mengikuti secara langsung untuk berkongsi pandangan, untuk melontarkan idea atau juga persoalan melalui laman muka buku kami ataupun Facebook Forum Perdana Ehwal Islam, profil yang berwarna biru. InsyaAllah kami akan melayani pandangan ataupun persoalan anda. Baiklah saudara penonton, malam ini satu lagi wadah ilmu akan dihidangkan untuk santapan minda dan juga rohani kita yang akan disulam bicaranya oleh 3 orang ahli panel. Tak lain tak bukan yang cukup terkenal di tanah air kita. Di sebelah kiri saya yang berbahagia, Tan Sri Muhammad Ali Hashim, Presiden Dewan Perdagangan Islam Malaysia. Assalamualaikum Tan Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tan Sri? Alhamdulillah. Tan Sri dah ada produk ayam terbaru ke macam mana? Ya, insyaAllah. InsyaAllah KFC akan memperkenalkan. InsyaAllah, mudah-mudahan kita doakan ke arah itu. Baik, di sebelah beliau ialah yang berbahagia Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, Penasihat Syariah Bank Muamalat. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan ke Shah Alam tadi baik Doktor? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Bila tengok wajah Doktor ni tenang hati rasanya, sejuk je ya. Itu tadi Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Dan di hujung sana tak lain tak bukan yang cukup terkenal, yang cukup terhangat di pasaran, yang berbahagia Ustaz Muhammad Kazim Ilyas Al-Hafiz, pendakwah di negara kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penonton dah ditanya malam ni nak nyanyi lagu apa? Khusus Kota Hai. InsyaAllah. Jadi begitulah ya saudara penonton, kita akan sama-sama nantikan bicara wara pada malam ini. Kita akan bincangkan satu topik yang penting yang kadang-kadang mungkin macam kita terlepas pandang ataupun kita macam tak pernah dengar ataupun kita macam buat tak indah saja, tak penting saja. Inilah akan kita kupaskan, yang kita berikan tajuk talian hayat, talian akhirat. Ingat betul, talian hayat, talian akhirat. Baiklah, apakah yang dimaksudkan dengan talian hayat, talian akhirat? Inilah yang akan kita bincangkan. Kepada panel yang pertama yang akan saya serahkan kepada yang berbahagia Dr. Zulkifli untuk kita bincangkan tajuk pada malam ini. Agak-agak doktor lah ya, bila sebut talian hayat, talian akhirat ni, apa agaknya doktor yang boleh kita faham agaknya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Soalan tak tanya lagi dah. Tak tanya lagi. Okay. Talian hayat bagi saya ialah bagaimana mungkin itu menjadi aset kita, saham kita di hari akhirat kelak dalam mizan hasanat kita, insya-Allah. Jadi maksudnya kita dah dapat satu gambaran awal bahawa talian hayat, talian akhirat ni adalah satu benda yang memberikan kita peluang yang cukup baik ketika kita masih hidup di atas muka bumi dan berpanjanganlah sehingga ke akhirat kelak. Dan tak lain tak bukan, apabila dikatakan berpanjangan, pastinya berkaitan dengan wakaf. Inilah yang akan kita bincangkan, tuan-tuan dan puan-puan, tentang wakaf yang cukup penting yang telah kita jelaskan di awal tadi. Baik, Doktor, kita boleh teruskan perbincangan pada malam ini sebagai mukadimah, Doktor. Kita nak bagi pemahaman kepada penonton kita, kepada masyarakat di luar sana, apa yang boleh kita faham tentang wakaf. Sebab Doktor, bila sebut wakaf ni, macam-macam pemahaman boleh buat Ustaz Kazim. Ada yang kata wakaf tu yang pondok wakaf tu ke? Ataupun wakaf ni dalam wakaf ilmu tajwid tu ke? Ataupun wakaf ni macam wakaf, ada nama wakaf, wakaf Cik Yeh lah, wakaf Cik Mah lah, apa semua tu kan. Ada banyak wakaf ni. Jadi macam mana kita nak terangkan, Doktor, wakaf sebenarnya, Doktor? Silakan. Terima kasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat saya, moderator yang saya kasihi dan muliakan, Tan Sri Muhammad Ali Hashim, sahabat sahibul fadilah Ustaz Kazim, datuk-datuk
hadirin hadirat, muslimin muslimat, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Perkataan wakaf ini cukup hebat sehingga tak payah lagi dimelayukan. Orang Melayu pun panggil wakaf dah. Wakaf dari segi bahasa maknanya berhenti. Kita duduk, kita berdiri, kita wakaf. Sebab itu wakaf yang disebut tadi banyak. Sekarang ni musim haji. Kita duduk di padang Arafah seketika pada hari yang ke-9 Zulhijjah dipanggil wukuf diri. Berada di padang mahsyar wukuf. Jadi wakaf ni maknanya terhenti. Ada pun maksud yang telah diguna oleh syarak. Kaedah kata, apabila syarak mengemukakan nama ataupun istilah, yang lain terbatal. Contohnya semayang. Solat ni orang panggil doa. Jadi batal dengan makna solat, dengan makna doa apabila syarak kata mesti dengan takbir, dengan mula dengan iftitah takbir dan disudahi dengan salam, dengan acaranya. Maka begitu juga wakaf. Al-Imam Al-Jurjani dalam kitabnya Ta'rifat mengemukakan satu ta'rif wakaf, iaitu seseorang itu menginfakkan, mewakafkan harta yang mempunyai nilai untuk maslahat atau untuk manfaat orang lain kerana Allah Ta'ala. Caranya ialah nak qurbah, nak dekat pada Allah. Dengan sebab itu bersimpang siurlah para ulama selepas daripada itu mengemukakan makna wakaf. Baik, wakaf ni sebenarnya adalah tuntutan Islam. Ulama telah khilaf siapakah yang mula-mula wakaf. Sebahagian ulama menyatakan Sayyidina Umar, tetapi yang asah mengikut pandangan ulama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dan sejarah para sahabat wakaf ni terlalu banyak. Bermula daripada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Uthman ibn Affan, satu telaga yang nilainya mahal, namanya rumah, telah mewakafkan telaga itu, menyebabkan orang Islam di kota Madinah tidak lagi bergantung kepada Yahudi. Jadi dengan sebab itu wakaf ni penting. Dan kita tengok Azhar sendiri tertegak dengan sistem wakaf. Satu institusi pendidikan yang diakui terbaik dari segi Islamiknya pada zaman dahulu yang sudah mencapai 1000 tahun lebih. Maka di sini kita faham wakaf patut digerakkan dan dijana dalam masyarakat kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih Doktor.